Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di penghujung dalam perbahasan bab adab talibul hadis daripada syarah Alfiyah As-Suyuti. Pada sesi yang lepas kita dah sampai kepada bait yang ke 599. Yap. Dan kita sentuh pada akhirnya, iaitu berkaitan dengan wahfadhu mutqinan wa dhakir, yang mana pesanan daripada Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, hadis-hadis yang kita belajar seelok-eloknya kita hafal dan kita ulang kaji. Kerana bila kita bermudzakarah ataupun kita mengulang kaji kita punya hadis itu, maka itu adalah bererti kita menghidupkan hadis tersebut. Dan kita tak digalakkan untuk nak menghafal sekaligus, kerana menghafal sekaligus akan membuatkan kita lupa sekaligus. Berbeza bila mana kita sama juga, maksudnya kalau kita menghafal apa-apa sekalipun, Quran ataupun hadis Nabi SAW, jangan kita hafal secara laju sekaligus. Dan ramai orang yang bila mana nak hafal, dia hafal sekaligus. Psikologi manusia yang suka bahawa bila dia tengok hafal laju tu, bererti itulah hafalan yang baik. Sebenarnya itu adalah hafalan yang berbahaya, apa pun sekali. Melainkan pelajar tersebut memang seorang yang mungkin kita kata luar biasa, maka insya-Allah mungkin okey. Tapi kalau tidak, secara overall, apa yang kita hafal sekaligus, kita akan mudah untuk lupa sekaligus. Termasuk Al-Quran, yang mana kalau kata ada kata teknik yang hafal Al-Quran dalam masa 3 bulan, 4 bulan, yang itu semua sangat bahaya sebenarnya. Mungkin ramai orang suka lah, sebab dia tengok, macam mana dia boleh hafal cepat. Tetapi hakikatnya, nak hafal sekaligus dan nak jaga hafalan yang banyak sekaligus, itu sangat sukar dan mungkin akan lupa juga begitu cepatlah. Jadi kemudiannya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah sebut wara'au jawaza katmin an khilafil ahli naw, iaitu kita dibolehkan untuk kita tak menyampaikan sesebuah hadis yang kita belajar kepada orang yang bukan ahlinya. Antara yang bukan ahlinya, seperti orang yang bertanya kepada kita ni adalah seorang panglipu lara. Kita tahu dia ni jenis yang suka tokok tambah cerita, yang suka buat reka-reka hadis, yang suka buat benda-benda macam ni untuk nak gembirakan manusia. Sebab tu bila mana ditanya Syu'bah, ditanya tentang sebuah hadis, dia bila ditanya, kamu ni siapa? Dia kata fulan bin fulan. Kamu kerja apa? Rupanya setelah diketahui bahawa orang yang meminta hadis daripada dia ni adalah seorang penceramah yang kita kata panglipu lara lah, yang jenis suka duk bercerita banyak macam-macam yang jadi tokok tambah. Sebab manusia ni dia memang sukakan kepada penceritaan. Dan kalau disebab itu ringan. Tetapi ada juga hadis-hadis yang berbentuk penceritaan, yang mana tak, dia benda bukan satu benda yang dilarang. Kalau kita guna pada tempat dia adalah satu perkara yang baik. Macam Ibnu Jauzi rahimahullah, dia seorang penceramah yang hebat. Kalaulah dia berceramah tu, mesti akan ada orang yang pengsan. Sometimes yang hadir ke majlis-majlis ilmu dia mencecah sampai 100,000 orang. Dan ada yang akan pengsan kerana begitu menghayati penyampaian Ibnu Jauzi rahimahullah. Tetapi ada juga kat sana panglipu lara yang dia tak ada asas ilmu yang kuat, tak ada asas hadis yang kuat, tak ada kesedaran untuk nak menjaga hadis Nabi yang baik. Maka bila mana disampaikan hadis Nabi ni, dia akan tokok tambah supaya nampak dia punya penyampaian tu lebih menarik. Yang ini kalau kita tahu orang tu jenis macam ni, jangan kita bagi. Macam Syu'bah, dia tak bagi. Bila ditanya kenapa kamu tak bagi hadis tu pada dia, dia kata puak-puak ni, kalau dia dapat hadis tu sejengkal, nanti hadis tu akan jadi sedepa. Maksudnya dia akan tambah jadi sedepa. Jadi aku tak mau sampaikan hadis tu pada mereka.
Jadi sesiapa sahaja yang kita tengok dia belum ada kemahiran yang baik, bukan ahlinya, maka dibolehkan untuk nak kita tidak menyampaikan hadis tersebut kepada dia. Dia khawatiri mungkin dia akan manipulasi ataupun dia akan salah faham. Kemudian pada bait yang ke-600, bait yang ke-600 iaitu man yunkiru as-sawaba yudhakkari thumma idza ahhalat sannif tamhari. Antaranya iaitu bila mana kita sudah ada kemahiran, maka digalakkan untuk kita start menulis. Jangan kita tergesa-gesa untuk menulis sebelum kita sampai tahap yang matang dalam ilmu. Mungkin sekarang ada juga, kita mungkin ada ramai yang tergesa-gesa untuk kita nak terjun dalam masyarakat ataupun kita nak menulis. Yang ni sebenarnya berbahaya selagi kita tak betul-betul matang. Kerana kalau kita tengok pesan ulama juga, ramai yang menasihatkan supaya kalau boleh kita ada sebahagian ulama yang dia suka kalau dia nak masuk dalam masyarakat ni, dia dah mencecah lebih kurang usia 40 tahun. Tapi tak semestinya mesti kena 40 tahun. Dia berbezalah mengikut tahap masing-masing. Dan ramai juga ulama dulu yang belum 40 tahun pun dah terjun dalam masyarakat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah umur 18 tahun telah diberi kebenaran oleh gurunya di Makkah untuk memberi fatwa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang masih lagi muda dah sampai ke tahap yang begitu. Tetapi secara general, manusia ni 40 adalah akal yang kemuncak kematangan akal manusia. Dan itu antara hikmah kenapa Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Kerana kalau masa muda ni mungkinlah dia ada hormon-hormon dia ke apa yang membuatkan kita ni jenis tergesa-gesa, kita jadi pemarah, kita jenis ni. Tapi bila kita dah masuk ke usia 40 tahun, macam-macam yang mungkin akan berubah. Ada seorang sahabat saya, dia dah masuk umur 40 tahun. Dia tanya pada saya ada few benda. Dia kata dia sendiri, dia kata sekarang ni dia bila dah masuk umur 40 tahun, 41, 42 tahun ni, dia kata even cita rasa dia pun dah mula berubah. Dia kata serius, dia kata memang serius, sebelum umur 40 tahun dia tak suka nak makan kuih-muih tradisional ni. Sebab masa tu dia tengok saya masa tu dihidang kuih-kuih tradisional Melayu ni, saya tak berapa jamah sangat lah. Bukan kerana saya tak suka, tapi sebenarnya banyak makanan-makanan yang saya kena makan kat asrama dulu, saya dah tak boleh makan lagi sekarang. Itu tak tahu kenapa. Ikan goreng, roti kaya, bubur kacang. Sebab kat sekolah lu hari-hari kena makan. Singgang, pindang. Yang tu sampai kita dah tak boleh nak makan lagi dah. Masa tu pun paling-paling kuih-kuih tradisional lah banyak. Jadi tak apa minat. Jadi bila ditanya macam tu, dia kata saya dulu ni pun tak minat juga. Tapi tak tahu kenapa sejak dah masuk umur 40 tahun ni, tiba-tiba suka pula. Saya terasa macam orang tua pula. Tiba-tiba suka makan kuih-kuih ni, suka pula minum air panas-panas. Dia macam itulah dia kata. Mungkin nature fitrah manusia, bila dia dah sampai umur 40 tahun, akan ada perubahan. Dia akan lebih cool, dia akan lebih calm. Walaupun bukan semua orang, tetapi generalnya begitulah. Dan sebab tu kita boleh tengok juga ada pendakwah-pendakwah kita juga, masa dia muda kita boleh dengar dia agak ni kan, agak keras sikit. Tapi bila dia dah makin matang, makin berusia, lama-lama dia akan tone down, dia akan slow down, dia akan mula dia mungkin masa tu pengalaman dia dengan masyarakat banyak, masa tu dia pun macam-macam fikir. Jadi cumanya kita ni yang jarang untuk nak menimba pengalaman daripada orang tua-tua. Jarang kita nak ambil iktibar daripada pengalaman mereka, macam mana mereka ni boleh mengalami fasa perubahan tu. Sedangkan dulunya, dan saya kenal personal beberapa orang yang memang masa dia muda-muda dulu, memang kita dengar lah dia lebih agresif sikit. Tapi sekarang ni Masya Allah, mungkin orang akan tembak dia pula. Apalah, bab macam ni pun dia tolerate. Seolah macam tu. Padahal dulu dia mungkinlah orang yang paling struggle dalam bab ni. Tapi sekarang dia punya toleransi dia punya ni Masya Allah berubah. Tu quite big name juga yang kita selalu dengar. Jadi kalau kita selalu timba pengalaman daripada orang-orang tua, daripada kalangan kita, maka insya Allah orang-orang generasi muda ni boleh belajar banyak.
tetapi dia akan sentiasa berulang. Bila ada generasi muda baru, dia akan berulang begitulah zaman dia. Nanti bila dia pula dah sampai certain age, mungkin dia pula akan slow down dan datang generasi baru yang lain, macam itulah. Tetapi itulah lebih kurang hikmah kenapa umur 40 adalah umur usia an-nubuwah. Usia kesihatan kemuncak umur berapa? Disebut antara masanya adalah sekitar umur 33 tahun. Based on hadis dalam Musnad Ahmad, kalau tak salah saya, is umur ahli syurga adalah umur 33 tahun. Jadi istimbat daripada situ kita boleh faham juga mungkin itu adalah usia kemuncak kesihatan fizikal manusia. Dan itu jugalah kita, kalau kita tengok ahli sukan ni, bila dah sampai usia 33 tahun, 32 tahun, dia dah mula fikir untuk nak bersara lah. Mungkin kontrak dia pun tak lama lagi akan ditamatkan. Dia pun akan slow down. Dia akan rasa perubahan tu. Bukan dia tak kuat, tapi lama-lama nanti dia punya performance juga akan drop. Sebabkan begitulah faktor manusia, fitrah yang Allah telah jadikan dalam diri manusia. Thumma idza ahalat sannif. Kalau kita dah rasa kita dah agak cukup, rasa bekalan kita baik, maka berlatihlah untuk kita menulis. Menulis ni baik sebenarnya. Dia berbahaya tetapi dia baik. Faedah dia adalah, bab kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kelebihan bila kita menulis, dia akan menguatkan jiwa kita. Dia akan menguatkan hafalan kita, dan dia akan mengasah kemahiran kita. Sebab bila kita menulis, tak sama dengan kita bercakap. Bila kita menulis, tulisan tersebut nanti kita akan cuba fikir satu-satu ayat, kemudian kita akan buat rujukan, kemudian kita akan teliti balik, kita akan semak, kita akan ulang. Saya beritahu kadang-kadang setiap kali kalau saya baca apa yang saya tulis sendiri sekalipun, setiap kali baca, setiap kali tu ada benda nak kena ubah. Setiap kali baca, setiap kali tu rasa macam ni tak kena, nak kena ulah balik. Dia mesti akan ada. Dia ada benda-benda macam tu. Tetapi bahayanya penulisan ni, bila dia telah disebarkan, dia akan, seolah kata ulama, bila kita menulis ni, umpama kita meletakkan otak kita di atas piring. Manusia boleh bedah, manusia boleh nak makan, nak kacau, nak apa saja dia boleh, sebab benda tu dah terhidang. Jadi orang akan nilai kita berdasarkan kepada apa yang kita tulis. Dan sebab tu kita nak menulis sebenarnya bukan is about kita just tulis semata-mata, tetapi menulis ni juga seperti bercakap, dia juga ada satu kemahiran yang perlu kita pelajari. Ramai orang lepas dia menulis, dia menyesal. Tersilap tulis. Ada orang juga bila mana ditulis, kemudian tiba-tiba bila disalah faham dia punya tulisan, dia kata tak, bukan macam tu maksud dia. Tetapi based on apa yang ditulis, memang macam itulah nampak maksud dia. Tapi dia tak mampu nak sampaikan apa yang dia inginkan tu dengan baik, menyebabkan ada masalah berlaku daripada tulisan dia. That's why bila mana kita menulis, always kita kena tadqiq. Kita kena belajar dan kita kena semak berkali-kali. Kalau kita dengar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah satu daripada kitab yang dikarang ni iaitu At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir, kitab yang begitu agung ini, ditulis ketika umur dia sekitar 18 tahun. Masa umur adik-anak kita ni baru habis SPM, dia dah menulis kitab sebesar Tarikhul Kabir, yang mana kitab ini menjadi rujukan kepada bidang periwayatan hadis, para perawi hadis sampai ke sekarang. Al-Imam Al-Bukhari bagi tahu, sannaftu hadzal kitab, iaitu dia kata aku tulis kitab ini, iaitu tarikh, thalatha marrat, 3 kali. Macam mana Bukhari tulis 3 kali? Ulama cuba try to interpret, adakah maksud dia 3 kali ni Imam Bukhari selepas ditulis, dia semak balik, ditangkih balik, ditulis balik, dan kemudian dibaca lagi sekali, dan ditulis balik lagi sekali. Maksudnya adakah dia sampai teliti sampai dia tulis balik 3 kali? Ataupun maksud dia ialah ditulis tu, sebab kita tahu Bukhari ada dikatakan ada Tarikhul Kabir, ada Tarikhul Awsat, walaupun ada khilaf sama ada Tarikhul Awsat ni adakah dia sebahagian dari Tarikhul Kabir ataupun lain. Dan dia ada juga Tarikhul Saghir, tarikh yang besar, tarikh sederhana, tarikh yang
yang kecil. Ataupun itu maksud dia. Tetapi apa pun Al-Bukhari dikenali sebagai manusia yang begitu teliti. Sebab tu bila kita baca macam mana ditulis hadis dalam Sahih Bukhari dia, satu-satu hadis tu dia nak pilih tu makan masa. Nak habis Sahih Bukhari belasan tahun dia nak tulis. Satu hadis yang dipilih ni, setelah dikaji, setelah disemak betul-betul, dan kemudian dia salat 2 rakaat istikharah kepada Allah, memohon taufik supaya moga-moga hadis ini muwaffaq, diberikan taufik untuk dijadikan salah satu daripada hadis-hadis dalam sahihnya. Itu digalakkanlah kalau kita nak menulis. Tapi mestilah kita kena belajar tulisan, cara menulis dengan tulisan yang betul. Dan kena cari tulisan, bila kita nak menulis pun cara tulisan yang boleh sampai kepada orang, yang orang boleh faham. Jangan kita je faham. Ada orang tulis kita je faham. Tapi susah, itu satu skill yang payah. Sometimes, apatah lagi bila mana kita nak menulis isu-isu ilmiah. Kalau kita nak tulis isu ilmiah terlampau berat, mungkin orang tak faham. Kalau kita terlampau ringan, orang tak nampak maksud ataupun nilai ilmu di sebaliknya. Jadi kita nak kena cuba serasikan, seragamkan dan laraskan betul-betul bahasa dia supaya apa yang kita nak tu tercapai dan orang boleh faham. Dan kemudian menulis pun dia ada beberapa peringkat. Menulis buku tak sama dengan kita menulis tesis. Sebab menulis buku ni kita bebas nak tulis apa-apa. Kadang-kadang ada hamba Allah dia cakap, alah sekadar tulis tesis, aku pun ada banyak buku tulis. Tapi dia tak tahu perbezaan antara buku dan tesis beza. Kita tulis buku ni bebas, kita nak tulis apa pun. Paling-paling editor check sama ada buku ni sesuai tak untuk dia jual. Boleh dapat market ataupun tak. Ataupun dia akan fikir dari sudut design. Tapi tulisan tesis ni, dia akan disemak. Dia akan dibahaskan. Even proposal yang kita present tu pun, proposal tu akan disemak dan diteliti sama ada adakah tajuk tu sesuai untuk dijadikan bahan kajian ataupun tak. Buku tak semestinya bahan kajian. Buku boleh jadi lontaran fikiran. Boleh jadi luahan perasaan. Tetapi tesis dia tak boleh jadi luahan perasaan. Dia bukan semata-mata buah fikiran, tetapi dia mesti adalah satu kajian yang memberi manfaat kepada ataupun sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Contohnya kebetulan tadi saya pun balik lewat sikit tadi sebab kita nak kena semak salah satu daripada proposal pelajar untuk dia nak apply, dia nak minta tulis master lah dalam hadis. Jadi kita terpilih untuk nak salah satu yang menyemak proposal itu. Nak cek sama ada boleh ke proposal itu dijadikan sebagai layak untuk nak, tajuk dia tu layak untuk nak dikaji. Kita cek satu-satu, tengok laras bahasa dia, tengok point dia. Kadang-kadang tajuk tu bagus, tetapi orang yang menulis tu tak tahu nak menggambarkan kepentingan dia. Dia tak tahu nak menggambarkan tentang problem-problem yang ada dalam kajian dia. Menyebabkan kalau kita tak betul-betul faham apa yang dia nak sampaikan, kita akan rasa macam yang ni tak ada apa, tak penting, tak perlu dikaji pun. Tetapi sebabkan alhamdulillah kita tahu dalam bidang tu, jadi kita bagi tahu tajuk ni bagus, tetapi dia tak boleh nak lontarkan. Dia mungkin ada pelajar yang tak mampu nak timbulkan, nak zahirkan kepentingan tajuk tersebut ataupun kajian tersebut. Dia tak dapat nak gambarkan kepada kita, dia tak dapat nak dekatkan kefahaman dia dengan penilai. Dan boleh jadi menyebabkan akan ada pembetulan yang besar, major correction. Ada juga kadang-kadang minor correction yang mana pembetulan sedikit. Jadi nak buat satu kajian tesis ilmiah ini bukan satu perkara yang mudah. Nak jenuh nak fikir tajuk tu pun tak semesti lepas. Rangka yang kita nak buat tu pun tak semesti dipersetujui. Mesti kena belasah dulu, kena itu, kena ini, kena bincang dan sebagainya. Natijah dia juga tak semestinya sama, tak semestinya boleh memuaskan. Ada sahabat saya dulu dekat Tanah Arab,
masa dia buat salah satu tesis master dia, bila mana di munakashah di Viva, penilai tu Syekh saya juga, dia kata aku boleh kata tak setuju dengan hampir semua apa yang kau buat ni. Semua natijah yang kau buat ni hampir semua aku tak setuju. Bayangkan perasaan pelajar tu masa tu kan. Tetapi akhirnya dia faham, dia tengok pelajar ni jalan kerja dia bagus, disiplin dia bagus, pengetahuan dia bagus, cuma hasil dia je mungkin berbeza ijtihad, menyebabkan dia tetap nilai dengan memberi nilaian yang baik walaupun dia tak bersetuju. Sebab tu tak semestinya tak bersetuju kita boleh bash. Tapi bila kita tengok jalan kira dia bagus, macam kita buat matematik kan, orang kata nak tengok jalan kerja dia. Kalau jalan kerja dia betul, tiba-tiba jawapan je salah, still ada markah. Tapi kalau dapat markah saja, tak ada jalan kerja, pun boleh menyebabkan markah tersebut tak sempurna. Maka beza betul lah antara nak buat kajian dengan kita menulis tulisan biasa. Di sana juga misal kata ada jurnal-jurnal ilmiah, yang mana jurnal-jurnal ni juga ada dia punya penilai-penilai dia, cuma dia akan cuba nak pilih yang mana bersesuaian dengan tema jurnal masing-masing lah. Okey. Wa yubqi dhikran ma lahu min ghayah wa innahu fardun 'alal kifayah. Bila mana kita menulis ni, antara tujuan kita adalah kita nak meninggalkan satu legasi kepada generasi yang seterusnya. Ini tujuan banyak para ulama dulu, kenapa mereka menulis hadis, kenapa mereka menulis buku-buku ini, adalah untuk nak ada sumbangan yang boleh tinggalkan, supaya ini menjadi satu ilmu bermanfaat, menjadi satu sedekah jariah kepada orang-orang yang datang selepasnya. Dan juga dia mengharapkan boleh dapat doa-doa daripada kita yang membaca. Contohnya bila kita baca, kita sebut buku ni, misalnya kita kata qala al-imam as-Suyuti rahimahullah. Rahimahullah itu saja adalah satu doa kepada penulis buku ni, iaitu kita kata semoga Allah merahmati dia. Mereka nak itu je. Jadi kalau kita fikirkan apa yang kita boleh tinggalkan kepada generasi yang seterusnya, barangkali kita ni nak tidur lena pun kita tak dapat nak tidur lena. Sebab umur yang kita ada ni, hari ni umur yang kita ada ni singkat. Ada orang yang hidup dia berapa puluh tahun, 20, 30, 40, 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang lebih sikit. Allah dah tentukan umur ni ikut masing-masing. Tetapi dengan kadar umur kita ni, adakah kita dah cukup amalan kita? Kalau kita nak tahu, kita rasa kita cukup amalan ataupun tidak, kalau Allah cabut nyawa kita malam ni juga, adakah kita yakin kita akan selamat? Adakah kita akan rasa tenang, okey, ataupun tak? Kalau kita masih lagi rasa bimbang, kemungkinan besar kita masih lagi tak cukup amalan kita. Mungkin dosa kita masih lagi banyak. Sebab tu kita kena sentiasa fikirkan apa pelaburan yang kita boleh tinggalkan selepas kita pejamkan mata nanti. Kalau bukan ilmu bermanfaat, kalau bukan sedekah jariah, kalau bukan doa-doa yang saleh ni, apa lagi yang boleh menjadi saham jariah selepas kita meninggal satu hari nanti? فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بِالْأَبْوَابِ وَقَوْمٌ الْمُسْنَدَ لِلصِّحَابِ. Okey, kali ini dicerita tentang macam mana ulama hadis dulu dia tulis hadis. Antara bentuk penulisan hadis yang mereka tulis adalah mereka himpunkan hadis mengikut bab. Hadis-hadis mengikut bab ni banyaklah. Yang mengikut bab ni contohnya disusun hadis tu, okey, ini bab salat, ini bab zakat, ini bab haji, ini bab hudud, ini bab kahwin, ini bab doa, ini bab adab, ini bab pakaian, ini bab makanan. Kalau kebanyakan hadis, kitab-kitab hadis yang kita tahu berbentuk macam tu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, banyak lagi. Hakikatnya yang disusun hadis dia mengikut susunan bab. Kelebihan dia adalah kalau kita faham makna hadis tu, maka kita boleh carilah dekat bab dia. Okey, kita tahu, oh ini pasal doa sebelum tidur. So kita boleh anggap, kalau kita ambil buku tu, kita ambil buku contohnya Sahih Bukhari, kita cari dalam bab doa. Dalam bab doa tu ada banyak dia punya sub-sub topik dia. Oh ini doa makan, ni doa tidur. InsyaAllah kita akan jumpa.
Problem dia adalah kalau kita tak faham hadis tu tentang apa. Kita tak boleh cari melalui buku-buku macam ni. Dan kemudian ada juga ulama hadis yang menulis kat sini waqamunul musnada lis-sihabi. Ada juga kitab-kitab hadis yang berbentuk musnad. Musnad ni adalah hadis-hadis ni dia tak susun mengikut bab fiqh tadi ataupun topik-topik ni, tak. Tetapi disusun mengikut kelompok-kelompok sahabat yang meriwayatkan. Sebagai contoh, okey, Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, okey, dia buat hadis-hadis dalam tu, okey, hadis Ibnu Umar satu tempat. Bab hadis Anas satu tempat yang lain. Bab hadis Ibnu Mas'ud pada tempat yang lain. Hadis, kalau kita nak cari dalam Musnad Ahmad, kita tahu sahabat yang meriwayatkan hadis, senang nak cari. Bolehlah cari, melainkan sahabat tu terlampau banyak. Maksudnya kalau sahabat tu banyak sangat hadis dia, macam Aisyah radhiyallahu anha, pingsan juga nak cari. Walaupun kita cari dalam bab Aisyah. Tapi kita tak akan jumpa hadis ni dalam Musnad Ahmad. Susah nak jumpa hadis dalam Musnad Ahmad kalau kita tak tahu siapa sahabat yang meriwayatkan. Okey, ini hadis pasal bertayamum. Okey, hadis tayamum ni siapa yang riwayat yang kita pun tak tahu. Kita baru nak cari. Yang kita tahu ada dalam Musnad Ahmad. Nak cari kat mana? Jenuh. Sebab kita nak hadis Anas ke, hadis Aisyah ke, takkan nak kena baca satu-satu. Dalam Musnad Ahmad ada 30,000 hadis. Jenuh nak belik. Jadi setiap daripada kitab ni ada dia punya mizah dan susunan dia. Yabda'u bil asbaqi au bil aqrabi. Okey, bil asbaq, ada juga penulis kitab-kitab musnad ni macam mana disusun, dihimpunkan sahabat-sahabat yang misalnya ada hadis Umar, ada hadis Uthman, ada hadis Jubair, ada hadis ni. Tapi macam mana disusun kelompok-kelompok sahabat ni. Ada juga yang dia mention 10 sahabat yang dimasuk dalam, yang dijamin syurga dulu. Maksudnya hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis Uthman, hadis Talha, hadis Zubair, hadis Abdul Rahman bin Auf. Yang ini semua awal-awal. Kemudian dia akan pergi lepas habis 10 yang dijamin masuk syurga. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar, Ashabul Badr. Sebab Ashabul Badr ni di antara yang awal memeluk Islam dan di antara yang ada kelebihan yang khusus, yang tinggi. Kemudian siapa yang paling cepat lebih awal memeluk Islam? Kemudian siapa? Kemudian sampai sahabat yang masuk Islam ketika mana peristiwa pembukaan kota Mekah. Kemudian sahabat yang lebih kecil. Disusun macam tu. Tetapi berbezalah ikut kitab dan manhaj masing-masing penulis. Yang ni kita kena faham, ini berkaitan manhajul muhaddithin, iaitu kita belajar tentang metodologi ulama hadis dalam menulis kitab-kitab hadis mereka. Ada juga yang susun sahabat-sahabat ni mengikut keturunan yang mana lebih hampir dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat daripada kalangan Bani Hashim dia letak awal. Sahabat-sahabat daripada kalangan kabilah lain mungkin lebih jauh. Tengok kepada kejauhan nasab keturunan mereka. Sebab pada zaman tu nasab keturunan memainkan peranan yang besar. Tapi dia akan jadi problem kalau kita tak tahu nasab sahabat tu. Itu beza kita dengan ulama. Ulama dulu dia hafal nasab setiap perawi tu, supaya dia tahu kat mana tempat yang sepatutnya diletakkan perawi tu. Sebab tu bila ditulis kitab-kitab hadis disusun macam ni, tak ada masalah bagi mereka. Sebab dia orang tahu. Tapi bagi kita sangat bermasalah. Sebab kita dah tak tahu. Ilan nabiyyi awil hurufa yajtabi. Ada juga yang berbentuk musnad tetapi disusun mengikut huruf hijaiyah. Macam Mu'jam Al-Kabir karangan Al-Imam At-Tabrani. Walaupun nama dia Mu'jam tetapi dia berkonsepkan musnad. Yang mana hadis-hadis yang ada dalam Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani disusun mengikut kelompok sahabat-sahabat. Macam Musnad Ahmad tadi, cuma berbeza susunan. Al-Imam At-Tabrani disusun mengikut huruf. So siapa sahabat yang bernama Ubay, siapa yang bernama Usamah, dia akan lebih awal daripada sahabat bernama Umar. Sebab alif atau hamzah lebih dahulu daripada ain. Alif sebelum ba, ba sebelum ta. Macam tu dia akan susun. Yang ni kita akan berkenalan lah insya-Allah satu persatu.
Kemudian dia kata wa khairuhu mu'allalun wa qadra au ayajma'al atrafa au syuyukhan au. Okey. Sebaik-baik juga bentuk penulisan hadis, iaitu kitab mu'allal. Kitab mu'allal ni iaitu hadis-hadis yang membincangkan tentang kritikan hadis. Dia bukan sekadar himpunkan, tetapi dibincangkan tentang kritikan pasal hadis tu. Contohnya kitab Ibnu Abi Hatim, Al-Ilal Ibnu Abi Hatim, masih kira dicetak dan diterbitkan sekarang, yang mana susunan kepada kitab Ilal Ibnu Abi Hatim ni juga disusun mengikut susunan abwab, iaitu susunan bab. Cuma hadis-hadis yang dimasukkan dalam tu, hadis tu dia akan bincangkan, dia ada kecacatan dia, ada kritikan dia, dan dia akan bincang kat situ. Berbeza dengan contohnya dalam hadis dalam Sunan Ibn Majah ke, dalam Abi Daud ke, dia biasanya lah secara umumnya dia hadis sahaja. Tetapi dalam kitab Ilal ni dibincangkan secara detail. Antara contohnya lagi adalah Al-Ilal yang ditulis oleh Ya'qub bin Syaibah As-Sadusi, yang disusun mengikut susunan musnad, yang mana kira kata kebanyakan daripada buku Ya'qub bin Abi Syaibah ni dah hilang. Yang tinggal hanyalah part daripada musnad Umar bin Al-Khattab sahaja yang ada, dan naskah tersebut telah disemak, ditahqiq oleh guru saya sendiri, Syekh Ali As-Sayyah. Dan kalau kita tengok, ilmu ilal ni adalah satu ilmu yang very big. Abdul Rahman bin Mahdi bagi tahu, kalau aku boleh jumpa, aku boleh tahu tentang perbahasan satu hadis yang ada kecacatan ni, aku tahu illah dia, aku tahu perbahasan ni, itu lebih aku sukai daripada aku menulis 10 hadis yang lain. Maksudnya ulama-ulama dulu ni very happy bila mana dia tahu tentang perbahasan sesuatu hadis tersebut. Dia bukan nak hadis yang tak ada masalah, dia nak hadis yang ada masalah, dan dia pelajari dan dia tahu tentang perbahasan. Tapi ilmu ilal ni adalah ilmu yang paling kompleks dalam ilmu hadis. Sebab kita nak kena tahu tentang kecacatan tersembunyi yang ada. Zahirnya nampak okey, tetapi hakikatnya tidak. Kerana dia ada sakit-sakit. Yang ni bab ilal yang bab aras tinggi sikit lah untuk nak belajar. Ayajma'al atrafa au syuyukhan. Now, ada juga sebahagian daripada para ulama yang mana dia menulis hadis-hadis berbentuk atraf. Atraf ni maksudnya hujung. Dia tak tulis complete hadis, tetapi dia hanya tulis hujung hadis yang boleh menggambarkan baki hadis. Contohnya An Umar, innamal a'malu, cukup. Dia tak payah sebut full. Tapi kita bila baca, kita tahu ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Itu macam tu. Dia tulis hujung je. Kenapa al-atraf ni ditulis oleh ulama? Kerana dia nak mudahkan murajaah kita. Kita cuma perlu revise yang awal-awal, revise. Sebab ramai orang dia hanya ingat hafalan awal-awal ayat je. Betul tak? Ramai orang, termasuk orang yang hafal Quran pun. Orang yang hafal Quran, kalau kita tanya tengah-tengah ayat ataupun yang belakang ayat, dia tak ingat. Okey, cuba sambung, let's say kita bagi contoh, cuba sambung fazadahumullah. Dia pun mana ayat ni? Dia tak jumpa. Tapi bila kita kata, okey, cuba sambung fi qulubihim maradun. Okey, tahu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebab dia hanya ingat kepala-kepala ayat je, yang awal-awal je. Kenapa orang boleh ingat kepala ayat dan bukan tengah-tengah? Sebab dia selalu berhenti, diulang balik daripada kepala. Berhenti, ulang. Bila dia nak hafal tu, mesti dia akan ulang. Okay, ayat nombor 10 apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ulang kali kedua. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Lama-lama dia hanya perasan fi qulubihim maradun. Yang awal-awal je. Yang tengah hujung tu dia tak tahu. That's why saya bila train anak-anak didik saya hafal Quran, dia bukan hanya kena hafal, dia kena ingat awal, tapi dia boleh ingat word tengah-tengah tu, dia boleh ingat akhir perkataan tu. Yang saya kadang-kadang selalu tanya dia, apa akhir perkataan 10? Alim. Dia boleh ingat. Sebab nak ingat yang hujung akhir tu paling susah, atau tengah-tengah tu susah. Tapi kalau kita boleh ingat yang ni, insya-Allah yang awal ni lagi mudah lah. Sebab yang awal ni automatically dia dah ingat. Itulah sebabnya ulama juga dulu ditulis kitab al-atraf.
iaitu hujung-hujung hadis. Antaranya atraf kutubus sittah, yang ditulis oleh Al-Hafidhul Mizzi. Dia ada tulis atraf, hujung-hujung hadis-hadis yang ada dalam kutubus sittah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dia ada atraf kutub al-asharah. Dia tambah lagi 10 kitab hadis selain daripada Sunan Sittah, ditulis atraf-atraf dia. Contohnya Sahih Ibn Hibban, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibn Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, dan beberapa lagi Ad-Darqutni. Yang ini dia himpunkan hujung-hujung hadis dalam kitab-kitab hadis ni. Ini satu fun lah, ini satu bentuk kesenian hadis yang dinamakan sebagai kutub al-atraf ataupun kutub asy-syuyukh. Asy-syuyukh ni maksud dia adalah menghimpunkan hadis syekh-syekh tertentu, guru-guru tertentu. Misalnya pada zaman tu Al-Hafidh Uthman Ad-Darimi, dia bagi tahu siapa yang tak ambil berat tentang hadis Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Al-Imam Malik, dan Hammad bin Zaid. Dia kata 5 ni kalau pada zaman dia orang tak ambil berat tentang hadis 5 tokoh ni, maka dia muflis. Seolah-olah macam dia kata dia bukan pelajar hadis lah. Nak kata bahawa ulama dulu ambil berat tentang hadis fulan ataupun syekh-syekh yang tertentu kerana kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Misal kata Al-Imam At-Tabrani. Imam Tabrani dia ada apa? Dia ada Mu'jam Al-Kabir, dia ada Mu'jam Al-Awsat, dia ada Mu'jam As-Saghir. Mu'jam besar, Mu'jam sederhana, Mu'jam kecil. Mu'jam At-Tabrani dihimpunkan hadis-hadis yang disusun mengikut musnad yang tadi kita dah sebut. Mu'jam Al-Awsat dan Saghir adalah dihimpunkan hadis-hadis mengikut syekh dia. Maksudnya adalah himpunan syekh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh guru dia. Tapi disebut, kalau disebut mungkin 1-2 riwayat sahaja. Itu purpose dia. Bukan dia tulis Mu'jamul Kabir ataupun Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam As-Saghir ni adalah kerana hadis tu sahih, tak. Tetapi ini adalah jalan-jalan, kebanyakan hadis-hadis yang gharib, hadis yang tunggal, ada satu jalan. Sebab tu ramai ulama dia banyak hukumkan ada hadis-hadis yang dalam Mu'jamul Awsat dan Saghir Al-Imam At-Tabrani sebagai hadis yang dhaif. Tapi orang yang tak faham dengan metodologi ulama hadis menulis kitab hadis, dia akan anggap semua kitab-kitab ulama hadis ni ditulis kerana ulama tersebut menganggap sebagai sahih. Misal kata pasal hadis dulu, sebelum-sebelum ni yang saya pernah tegur pasal hadis jazallahu anna tu. Hadis tersebut ada diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Jadi hanya kerana Imam Tabrani riwayatkan hadis tu, tak bermakna hadis tu sahih. Kerana manhaj Tabrani berbeza. Kalau hadis tu ada dalam Mu'jam Awsat dan Saghir, lagilah kita kena cek. Sebab memang itu adalah tempat yang berlaku banyak hadis-hadis gharib, hadis-hadis janggal yang dihukumkan sebagai dhaif oleh ulama. Tapi orang tak faham, dia akan kata, tengok, Kamilin lagi terror ke Imam Tabrani lagi terror? Macam tu punya perbandingan. Sebab dia tak faham manhaj. Ni lagi terror ke ni lagi terror. Habis tu kenapa dia tak banding antara Imam Tabrani yang tidak kata ni dengan ulama yang dhaifkan hadis tu? Cukup lah. Okey, banding dengan Abu Hatim, bandingkan Ibnu Hibban yang kritik hadis tu. Tetapi dia ingat bila kita memberi satu penilaian yang berbeza, dia ingat kita menyanggahi Imam Tabrani punya penilaian. Tak, sebab dia tak faham ulama di karang hadis ada dia punya objektif. Ad-Darqutni, tokoh besar dalam ilal yang ada kitab al-ilal, bila dia karang kitab Sunan Ad-Darqutni, dikritik banyak hadis-hadis, banyak hadis dhaif. Sebab dia tak maksudkan dalam Sunan Ad-Darqutni itu adalah hadis yang sahih. Tetapi ulama sebut dia seolah-olah nak menulis hadis-hadis hukum, hadis-hadis fiqh ni yang ada kritikan yang banyak. Dia seolah-olah nak bagi tahu pada ulama fiqh pada zaman tu, hadis-hadis ni ada ma'lul, ada kecacatan dia. Sebab sampai Az-Zahabi pun rasa hairan, pelik, kenapa Sunan Ad-Darqutni ni macam banyak hadis bermasalah.
Sedangkan Ad-Darqutni ni, dia pengarang kitab ilal yang hebat tu. Tapi sebabkan macam kenapa? Macam orang yang berbeza. Seolah begitu. Maka ini yang kita bagi tahu, penting untuk nak kita belajar tentang manahijul muhaddithin, tentang metodologi ahli hadis dalam menulis kitab hadis, supaya kita boleh faham tentang macam mana proses ulama dulu dalam menilai. Tak adalah nanti kita faham semua hadis yang ada dalam kitab ni kita sawut. Semua hadis yang ada dalam kitab, asalkan dia kitab hadis kita ambil, kita tak faham langsung apa objektif dan metodologi pengarang masing-masing. Okey. Abwaban atau tarajiman atau turukan. Ada juga ulama yang dia menghimpunkan hadis ni mengikut sanad yang tertentu. Misalnya dia nak himpunkan hadis yang diriwayatkan daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Itu sahaja. Ataupun dia nak riwayatkan hadis tu daripada Abi Saleh, daripada Suhail, daripada ayahnya Abi Saleh, daripada Abi Hurairah. Dia nak himpunkan hadis ni dengan sanad ni, melalui sanad ni sahaja. Maka ada juga ulama hadis dulu yang tulis begitu. Ada juga yang nak himpunkan hadis ni secara turuk. Dia nak himpunkan banyak-banyak hadis, misalnya mutawatirnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni adalah satu hadis yang mutawatir. Mutawatir ni kalau kita ingat hadis yang banyaklah jalan-jalannya. Jadi ulama dia nak himpunkan jalan bagi hadis ni sahaja. Maka dia ada satu penulisan kitab hadis yang khas kepada hadis-hadis yang ada banyak sanad macam ni. Contoh kalau kita nak buat nak himpunkan jalan-jalan hadis bagi hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni adalah satu kewajipan kepada semua orang Islam. Okey, kita kumpul semua hadis-hadis ni, boleh jadi satu penulisan kalaulah dia banyaklah. Wahdhar minal ikhraj qabla al-intiqa. Hati-hati jangan kita tergesa-gesa menerbitkan kita punya penulisan sebelum kita benar-benar semak dia. Saya bagi tahu, nak menulis ni proses nak semak tu yang paling susah. Kalau buku boleh tahan lagi, tapi kalau tesis pening. Nak semak satu, nak cek balik susah. Dari lagi bila kita tahu saat yang kita akan dihisap, masa tu lebih kita takut lagi lah, kita risau. Buku pun sama, perlukan masa untuk nak kita cek, kita nak semak berulang kali. Sebab once dia keluar dan ada kesalahan, dah susah lah nak dibaiki balik, melainkan kena ada cetakan yang seterusnya untuk nak kita baiki. Kalau kesalahan teknikal, cetakan kecil tu masih boleh ditolak ansur lah. Tetapi kalau dia melibatkan kesilapan fakta ilmiah, yang tu agak sukar sikit lah. Wahal yuthabu qari'ul athari ka qari'il Qur'ani khulfun jari. Adakah sama bila kita baca hadis, pahala dia seperti orang yang membaca Al-Quran? Tak sama. Sebab bacaan Al-Quran, lafaz, huruf dia adalah satu mukjizat. Mukjizatnya al-fadhil Quran sampaikan kita tak boleh nak baca Quran tu, tak boleh nak ubah walaupun satu baris atau satu huruf. Dia tak ada konsep riwayat bil makna macam hadis. Hadis kita boleh riwayat bil makna. Maksudnya kalau kita terubah-ubah sikit lafaz tapi makna yang sama masih okey. Tapi Quran tak boleh. I'jaznya bahasa Al-Quran, ayat Al-Quran ini hanya Quran je boleh dibaca dalam salat. Hadis tak boleh dibaca dalam salat. Termasuk hadis qudsi, iaitu hadis yang dinukilkan Allah yang cakap tetapi dia bukan Quran, dia adalah hadis qudsi. Yang itu pun tak boleh dibaca dalam salat. Yang hanya boleh dibaca adalah Al-Quran. Yang ini ada fadilat yang Nabi SAW telah sabdakan. Antaranya, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, dia akan dapat hasanah yang akan berkembang sampai 10 hasanah. Alif satu, lam satu, mim satu. Bukan alif lam mim tu satu. Bahkan Al-Quran ni ada fadilat dia. Nabi bagi tahu al-mahiru bil Quran, hadis riwayat Muslim. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang mahir dalam Quran ni, darjat dia akan bersama dengan para malaikat yang tertinggi.
Dan orang yang membaca Quran dalam keadaan dia merangkak-rangkak, berusaha walaupun dia susah, maka dia akan dapat 2 ganjaran, iaitu ganjaran dia membaca dan ganjaran dia punya usaha. Hadis tak disebutkan kelebihan spesifik macam Al-Quran, tetapi of course adalah pahala dia. Bila kita baca benda yang baik ni, pasti Allah akan bagi pahala dan ganjaran, tetapi tak boleh di-compare dengan pahala Al-Quran yang berbeza. Al-Quran ni kalau kita baca tak faham pun ada pahala, hafal tak faham pun ada pahala. Tetapi hadis Nabi SAW ini dituntut kita bukan sekadar baca, tetapi kita nak faham. Sebab hadis ni dia menjelaskan hukum hakam, dia menjelaskan syariat Islam, dia menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi poin dia adalah untuk nak kita memahami hadis tu. Hadis yang kita baca bukan sekadar kita baca, tetapi kita kena faham. Al-Quran kalau kita faham lagi baik, tetapi kalau kita tak faham pun pahala ada. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz boleh tak, mana lagi bagus, saya nak baca Quran terjemahan bahasa Melayu tu, ataupun saya baca bahasa Arab dia tapi saya tak faham? Bacalah dua-dua kan, baca Arab tu dan tengoklah terjemahan. Tetapi kalau dipilih salah satunya, maka fadilat membaca lafaz Al-Quran walaupun kita tak faham tu ada fadilat yang lain yang besar. Tapi bila kita baca terjemahan, kita baca tafsir dia ke apa, dia akan dapat ganjaran tadabbur, iaitu kita cuba nak memahami Al-Quran, itu ganjaran daripada sudut yang lain. Jadi setiap daripada satu pasti akan ada ganjaran yang tersendiri. Okey. Sama ada kita stop kat sini ataupun ada apa-apa soalan? Ada soalan ataupun cadangan? Tak ada? No cadangan? No soalan? Bab ni berbahasan tentang Al-Ali wan Nazil. Dia pun panjang sikit ke sebelah. Saya ingat biar kita tangguhkan ke minggu yang akan datang lah, supaya kita boleh straightforward kita sambung. Jadi dengan itu bab tentang adab talibul hadis, tentang adab penuntut ilmu hadis, kita dah habis dalam bab ni. Dan seterusnya kita akan masuk ke isu-isu fanniyah, isu teknikal. Tapi saya bagi tahu secara umum dulu, ada perbahasan ilmu hadis yang tak begitu penting zaman sekarang, yang mana disebutkan kerana dia penting pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang tak penting. Maksudnya dalam ilmu hadis ni ada satu ilmu hadis yang premier dan ada juga yang secondary, yang penting dan yang kurang penting. Yang ini insya-Allah nanti kita ada beberapa bab, nanti kita akan sentuh few benda ni tak perlu untuk kita nak tahu lagi detail pada zaman sekarang. Cukup sekadar kita nak faham secara general, secara tradisi yang kita boleh faham, itu dah memadai. Tak perlu kita nak go deeper, sebab benda tu dah tak wujud sekarang. Ini hanya wujud pada zaman-zaman dulu, tapi kita hanya lalu untuk nak kita at least kita faham apa yang ada dibincangkan dalam kitab-kitab hadis. Okay, so insyaAllah yang core dalam bidang hadis ni, yang berkaitan macam mana kita nak memahami hadis, macam mana kita nak menentukan status sesuatu hadis. Yang tu core. Tetapi aspek teknikal yang lain, itu nanti insyaAllah yang tu tak berapa utamalah dalam perbincangan ilmu hadis. Okey, kalau tak ada apa-apa sebarang soalan, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.